Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, bertemu lagi pada sesi PDPR, penerangan PDPR kita hari ini bagi subjek pendidikan Al-Quran dan Sunnah di dalam bab Aqidah Al-Islamiyah pada pelajaran ke-25, iaitu tajuk konsep pahala dan dosa. Ana sebelum ni telah menerangkan berkaitan dengan akhlak al-Islamiyah, begitu juga dengan ulumul hadis dan juga berkaitan dengan pengajian Al-Quran. Maka pada hari ini ana akan menerangkan berkaitan dengan konsep pahala dan dosa. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dulu mukadimah yang penulis datangkan kepada kita. Persoalan, jika kita berniat jahat tetapi tidak melakukannya, adakah kita mendapat pahala? Kalau antum nak tengok jawapan, antum boleh imbas berkod di situ. Tapi menurut Ustaz, secara ringkas sebelum kita pergi lebih jauh, sekiranya kita berniat hanya terlintas sahaja untuk melakukan kejahatan, maka bukannya betul-betul azam untuk melakukan kejahatan, bukannya bertekad, maka tidak dapat apa baginya, hanya sekadar terlintas, pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Tapi sekiranya kita hendak melakukan kejahatan itu tadi, memang dengan keazaman kita, dengan ketekadan kita tekad untuk melakukan kejahatan dan sebagainya, tetapi kita terhalang yang macam mana? Terhalang disebabkan kita ingat kepada Allah dan sebagainya, maka kita akan mendapat pahala. Secara ringkas, maka di situ untuk boleh tengok mukadimah pada depan didatangkan kepada kita dosa bayi dalam beg plastik dan sebagainya, ada aktiviti sumbangan dan sebagainya, menghormati ibu dan ayah dan sebagainya. Ini sebagai gambaran sebelum kita masuk kepada tajuk, sebagai gambaran kepada kamu. Kita tengok apa yang dikatakan dengan konsep pahala dan dosa. Kita tengok muka surat sebelah, konsep pahala dan dosa. Kita tengok pahala maksud dari segi bahasa, ganjaran atau balasan baik. Ini pahala dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, ganjaran baik yang dikurniakan oleh Allah kepada manusia kerana mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Dari sudut bahasa, kita ingat siap-siap bahawasanya pahala dari sudut bahasa ataupun dipanggil ganjaran ataupun balasan baik. Ini dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, ganjaran baik yang diberikan oleh Allah kepada manusia kerana mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Ini mudah yang antum nak ingat. Ini mudah aja. Istilah lain di dalam Al-Quran, pahala dipanggil as-sawabu dan juga al-ajru. Istilah lain dalam Al-Quran. Apa contoh dia bagi pahala? Mengerjakan solat, bersedekah, menuntut ilmu dan lain-lain yang sedia maklum antum pun. Ana harap antum mengetahui apa contoh-contoh pahala. Kita tutup berkaitan dengan pahala. Kita pergi kepada dosa. Apa yang dimaksudkan dengan dosa? Katanya dosa dari sudut bahasa iaitu hukuman atau balasan buruk. Berbeza dengan pahala. Pahala ganjaran atau balasan baik. Tapi kalau dosa, hukuman ataupun balasan buruk. Maksud dari sudut istilah, balasan buruk daripada Allah kerana melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mana kata benda yang negatif, balasan buruk daripada Allah kepada manusia kerana melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah ataupun meninggalkan perintahnya. Benda yang dilarang pun kalau kita buat tetap dosa. Minum arak, Allah larang, tapi kalau kita buat dosa. Begitu juga meninggalkan perintahnya. Sembahyang, kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal dapat dosa. Maka dari sudut istilah, antum ingat saja, balasan buruk daripada Allah kerana melakukan satu perkara yang dilarang dan juga meninggalkan perkara yang diperintahkan. Senang je pahala dan dosa. Istilah lain dalam Al-Quran, istilah bagi dosa ni ada banyak. Contohnya az-zambu
al-khati'atu, as-sayyi'atu, al-isyanu, al-fasadu, dan juga al-ism, al-ismu. Ini nama istilah di dalam Al-Quran. Okey, contoh dosa. Contoh dosa yang pertama iaitu membunuh. Sudah maklum, kalau kita tanya budak form 1 pun, kalau kita tanya dia membunuh, apa hukum dia? Dosa, kan? Membunuh dapat pahala ke dosa? Automatically adik kita yang form 1 tu dia akan dapat, dia kata apa? Akan dapat dosa sekiranya membunuh. Antum tambah-tambah pula kata 5. Contoh membunuh dosa ke pahala? Automatically ia adalah dosa. Okey, derhaka kepada ibu bapa termasuk dalam dosa, mengumpat juga termasuk dalam dosa, dan lain-lain. Ana sedia maklum dan ana yakin antum pun tahu apa yang di contoh-contoh yang berkaitan dengan dosa. Okey, seterusnya, orang yang membuat kebaikan walaupun sebesar zarah, pasti Allah akan membalasnya dengan pahala. Begitu juga dengan kemungkaran yang dilakukan walaupun seberat zarah, pasti akan dibalas dengan dosa dan azab di akhirat. Balasan ini akan menjadi neraca keimanan seseorang, sama ada mereka percaya dengan amaran Allah ataupun tidak. Ini peringatan. Orang yang melakukan kebaikan seberat zarah, Allah akan mengira berat zarah itu tadi, Allah akan bagi balasan dengan ganjaran pahala. Begitu juga sekiranya kita melakukan kejahatan ataupun kemungkaran seberat zarah, maka Allah pasti akan membalas kejahatan yang dilakukan sedemikian. Bertepatan dengan firman Allah yang bermaksud, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula. Mana kata kalau kita buat baik pun Allah balas, buat jahat pun Allah tetap balas. Okey. Seterusnya, ini secara ringkas, apa-apa saja sekalipun yang kita melakukan dosa, kita melawan cakap mak ayah kita, kita mencuri, membunuh dan sebagainya, juga tetap Allah akan memberikan balasan. Begitu juga dengan pahala. Okey, seterusnya, muka surat sebelah, pembahagian dosa kecil dan dosa besar. Soalan tanya, berapa ke pembahagian dosa? Kamu just jawab dosa besar dan juga dosa kecil. Okey, kalau soalan tanya, huraikan berkaitan dengan dosa besar dan juga dosa kecil. Jadi antum kena hurai isi dan huraian, isi dan huraian. Okey, kita tengok dosa kecil. Segala kesalahan yang berada di luar batasan hukum had dan siksaan di akhirat, yang mana larangannya tidak disertai dengan ancaman kemurkaan dan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kebaikan boleh menghapuskan dosa kecil yang kita lakukan. Allah berfirman, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan yang buruk. Surah Hud. Maka di sini anda nak terangkan berkaitan dengan dosa kecil, segala kesalahan yang berada di luar batasan hukum had. Makna kata tidak ada hukuman. Segala kesalahan yang tidak ada hukuman. Okey, dan juga siksaan di akhirat, yang mana larangannya tidak disertai dengan ancaman, dan juga siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa kecil. Ini dosa kecil. Mana kata dia ni tidak ada hukuman had, siksaan daripada Allah pun tak ada, larangan daripada Allah, larangan tidak disertai dengan ancaman pun tak ada, kemurkaan pun tak ada, siksaan daripada Allah pun tiada. Tetapi antum sebagai murid ataupun pelajar, bukan bermakna kita boleh melakukan dosa kecil. Apabila Allah kata, bila kita kata di sini tidak ada hukuman had, makna kata kita boleh buatlah. Tidak, bukan bermakna kita boleh melakukan dosa kecil tersebut. Bahkan sekiranya kalau kita senantiasa melakukan dosa kecil, tiap-tiap hari kita melakukan,
kita sebenarnya telah menutup hati kita dengan kegelapan dan menyebabkan kesukaran kita untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu info tambahan supaya kita faham. Oh, kau macam tu Ustaz, kita boleh buat dosa kecil lah? Tidak, bukan bermakna boleh buat. Maka di sini hanya sebut dosa kecil ni dia tidak ada hukuman, siksaan di akhirat tak ada, larangan daripada larangan kemurkaan, ancaman kemurkaan, siksaan daripada Allah pun tiada. Okey, contoh dosa kecilnya apa? Contohnya apa? Buang sampah merata-rata, kan? Membazir, buang masa, mendengar perkara yang lalai, itu yang dikatakan dengan dosa kecil. Okey, boleh faham? Jelas Okey, kita pergi kepada dosa besar. Ini yang kita kena faham. Tadi kita faham dosa kecil, ini kita tengok pula dosa besar. Setiap dosa yang disebut dalam Al-Quran, satu nah. Setiap dosa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, okey, satu, serta diakhiri dengan sebutannya dengan ancaman api neraka. Dua, mendapat kemurkaan dan siksaan Allah. Tiga dan empat. Mana kata pertama, setiap dosa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis disertai dengan serta diakhiri sebutannya itu dengan ancaman daripada Allah ataupun ancaman api neraka, dan juga mendapat kemurkaan dan juga siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang dikatakan dengan dosa besar. Sebut dalam Al-Quran dan hadis, disertai dengan ancaman neraka, siksaan daripada Allah, mendapat kemurkaan Allah, maka itulah yang dikatakan dengan dosa besar. Okey, contoh kalau kita tengok di sini kan, Nabi sebut pada kita, ishtanibu as-sab'a al-mubiqati qila. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ishtanibu as-sab'a al-mubiqati qila. Ya Rasulullah, wa ma hunna? Qala asyirku billah, as-sihru wal qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq, wa aklu mal al-yatim, wa aklu ar-riba, wa tawalli yawm az-zahfi, wa qazful muhsinatil ghafilati. Maka di sini disebutkan kepada kita, Nabi bersabda, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa dosa itu? Maka Rasul menjawab, syirik terhadap Allah, sihir, membunuh, nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari ketika perang, dan menuduh wanita mukmin yang menjaga kehormatannya melakukan zina. Maka inilah yang dikatakan, disebutkan dalam hadis, maka dia termasuk di dalam dosa besar. Okey, termasuk dalam dosa besar. Begitu juga Allah menyebutkan ancaman di dalam Al-Quran. Contohnya, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, maka dihukumkan dipotong tangan, kedua tangan mereka. Begitu juga berkaitan dengan zina, az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Penzina lelaki, penzina perempuan, sebat mereka ini dengan mi'atal jaldah, 100 kali sebatan. Maka ini ancaman-ancaman yang disebutkan dalam dosa yang disebutkan dalam Al-Quran, berserta dengan ancaman api neraka, berserta dengan kemurkaan, berserta dengan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk dalam dosa besar. Okey, soalan tanya, apakah contoh dosa besar? Kamu datangkanlah yang dia ada tu, syirik kepada Allah, sihir, apa lagi, mencuri, membunuh, makan harta anak yatim, makan riba dan sebagainya. Maka itulah yang dikatakan dengan dosa besar. Dosa kecilnya apa? Yang Nabi beritahu tadi itulah, membazir, membuang masa, mendengar perkara yang lalai, melihat perkara yang perempuan mahram tanpa keperluan dan sebagainya. Okey, itu yang dikatakan dosa besar, dosa kecil. Okey, kita tengok info yang di bawah tu, penulis datangkan kepada kita sebagai ilmu tambahan. Tahukah anda maksud taubat dari segi bahasa ialah kembali?
Manakala maksud taubat dari segi istilah ialah kembali taat kepada Allah dan menyesal bersungguh-sungguh terhadap dosa besar atau kecil serta memohon keampunan daripada Allah. Hukum bertaubat bagi seorang Muslim adalah wajib. Sebab itu kalau kita bertaubat, mesti kita menyesal, kembali taat kepada Allah, menyesal bersungguh-sungguh terhadap dosa besar atau kecil serta memohon keampunan daripada Allah. Setengah orang hari ni, contohlah, dia melakukan kejahatan selama kehidupan dia kan, 10 tahun dia melakukan kejahatan. Tiba-tiba di saat-saat akhir, saat umur 25 tahun, dia berubah. Dia berubah, dia insaf, dia beritahu pada orang dia dah insaf, dia dah bertaubat. Tiba-tiba umur 27 dia balik kepada perkara jahat dia. Maka itu bukan dinamakan dengan taubat. Itu bukan dinamakan dengan taubat. Taubat ni dia menyesal, dia bersungguh-sungguh, menyesal bersungguh-sungguh dan sebagainya, dan tidak melakukan lagi, tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Dia berbalik taat kepada Allah. Sebab itu kita nak bertaubat, mesti bertaubat bersungguh-sungguh selagi mana kita hidup. Segerakanlah untuk kita melakukan taubat kepada Allah. Dan hukum taubat bagi seorang Muslim adalah wajib. Okay. Maka antum boleh tengoklah tanda-tanda Allah menerima taubat seseorang. Antum boleh tengok barcode itu sendiri. Okey, kita tengok muka surat sebelah berkaitan dengan faktor-faktor yang membawa kepada pahala dan dosa. Apa faktor dia? Apa faktor yang membawa kepada pahala? Apa faktor yang mendorong kepada dosa? Apa faktor yang mendorong kepada pahala? Yang pertama, senantiasa berusaha membuat kebaikan. Nampak? Kita ni mesti senantiasa berusaha untuk membuat kebaikan. Bangun daripada tidur kita, kita cuba cari satu perkara yang perkara itu membawa kepada kebaikan. Tak kisahlah tolong mak ayah di dapur ke, tolong mak basuh pinggan, itu perkara kebaikan. Itu menunjukkan kita ni berusaha. Sebab itu ini faktor dia yang pertama. Yang kedua, mencari rakan yang baik kerana mereka akan menegur dan menasihati jika kita melakukan kesalahan. Mana kata yang kedua, kita berada di sekolah, kita cari rakan yang boleh mendorong kita ke arah kebaikan, dan juga rakan yang boleh menegur kita. Okey, jangan cari rakan yang di mana dia melakukan kejahatan, kita turut sama melakukan kejahatan. Kita melakukan kejahatan, dia turut sama melakukan kejahatan. Bukan bermakna kawan kita di sekolah tu tidak baik, semuanya baik. Cuma cari rakan yang membawa kepada kebaikan dan menegur dan juga menasihati sekiranya kita melakukan kesalahan. Maka di situ mencari rakan yang baik kerana mereka akan menegur dan menasihati jika kita melakukan kesalahan. Okey, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, memperbanyakkan amal kebajikan dan sedekah jariah sebagai bekalan pahala selepas mati. Okey, memperbanyakkan amal kebajikan. Contoh kita bersedekah. Sedekah di mana? Sedekah yang terbaik iaitu sedekah, contohlah kita sedekah pada waktu subuh dan sebagainya. Kita sedekah bagi makan kepada anak-anak yatim, bagi makan kepada orang miskin, bagi makan kepada orang yang berbuka puasa, bagi makan kepada sahabat kita buka puasa. Kita belanja dia makan untuk dia buka puasa. Maka itulah yang dikatakan amal kebajikan. Amal kebajikan. Begitu juga kita melakukan kerja-kerja amal, bersih kubur, contoh gotong royong dan sebagainya, menyalurkan bantuan dan sebagainya. Itu yang dikatakan memperbanyakkan amal kebajikan dan sedekah itu tadi. Maka itulah faktor yang membawa kepada pahala. Seterusnya, berusaha untuk mendalami ilmu pengetahuan yang secukupnya melalui majlis ilmu. Okey, maka kita ni tidak mesti berusaha untuk menuntut ilmu dan juga mendalami ilmu. Kalau kita tengok sebelum-sebelum ni kan, sebelum Covid, kita tengok di masjid-masjid lepas maghrib kedengaran ustaz, para asatizah duk mengajar di masjid kan. Maka di situ kita ambil peluang untuk mendalami ilmu dan pengetahuan yang dalam secukupnya pada ketika itu. Sebab itu itulah yang benda itulah yang mendorong kita untuk mendapat, membawa kepada pahala. Okey,
Seterusnya, apakah faktor yang mendorong ataupun membawa kepada dosa? Yang pertama, menurut pengaruh hawa nafsu dan hasutan syaitan. Kadang-kadang kita ni menurut pengaruh hawa nafsu dan syaitan, bisikan syaitan kan. Kalau kita nak cerita bukan tentang bisikan syaitan ni, antum boleh jumpa dengan guru-guru antum, tanya berkaitan dengan bisikan syaitan, mesti guru-guru antum akan bawa satu kitab atau dipanggil Talbisul Iblis. Talbisul Iblis, maka di situ diceritanya dalam hadis panjang lebar berkaitan dengan tipu daya, bisikan syaitan dan sebagainya. Maka di sini mendorong kepada dosa ini faktornya apa? Menurut pengaruh hawa nafsu. Kita selalu ikut hawa nafsu dan sebagainya. Makan seminggan tak cukup, akhirnya makan 2 pinggan, 3 pinggan dan sebagainya, dan membawa kepada berat untuk melakukan ibadah. Akhir sekali solat zuhur habis waktu, kita tinggal semayang zuhur, maka itulah faktor yang membawa kepada dosa. Okey, seterusnya kurang didikan agama dan bersikap malas menuntut ilmu, menyebabkan diri hanyut dengan anasir yang senantiasa membisikkan kejahatan. Ini seterusnya iaitu kurang didikan agama. Jadi alhamdulillah, kita patut bersyukur kamu sekolah kan, tak kisahlah sekolah SMK ke, SMKA ke, SABK ke, sekolah agama rakyat ke, kamu ni ada didikan agama, maka kita kena bersyukur. Yang boleh bawa faktor kepada dosa ni siapa? Iaitu orang yang kurang didikan agama dan bersikap malas menuntut ilmu. Ini yang bahaya. Ini faktor yang mendorong kepada dosa. Sebab itu kita kena mengaji agama. Seterusnya, pengaruh kawan yang menyimpang daripada batas syariat. Kita memilih kawan, pilih kawan yang elok-elok kan. Ni pilih kawan yang kaki punting sekolah kan. Kaki cari kawan yang bertambah pekat lagi, yang boleh merosakkan akidah kita. Ini yang bahaya kan. Tambah-tambah pengaruh, apalagi pengaruh media masa. Ini juga jangan. Itu juga termasuk dalam faktor membawa kepada dosa. Pengaruh media masa kan, pengaruh Facebook, pengaruh filem, pengaruh TikTok, pengaruh macam-macam. Sekarang ni zaman akhir-akhir zaman banyak benda baru yang ada di media sosial. Akhir sekali kita terpengaruh, maka pengaruh itu boleh mendorong kepada kita membawa kepada dosa. Seterusnya, lemah iman kita lemah dalam diri, menyebabkan tidak dapat menangkis godaan dan bisikan syaitan. Lemah iman kita lemah, pantang godaan syaitan datang, maka kita akan lentur, iman kita akan lentur. Maka apabila lemah kita punya iman kita lemah, maka ia boleh mendorong kita untuk melakukan dosa. Sebab itu pentingnya kita untuk mendalami ilmu agama, dan juga pentingnya kita untuk mengawal hawa nafsu kita. Okey, ana harap antum faham berkaitan dengan faktor-faktor yang membawa kepada pahala dan juga dosa. Seterusnya kita tengok muka surat sebelah, kepentingan pahala dan dosa dalam kehidupan. Kepentingan pahala dan dosa dalam kehidupan. Yang pertama, dari sudut individu. Apa kepentingan kita? Yang pertama, yakin bahawa setiap amal perbuatan di dunia ada perkiraan pahala dan dosa-dosa setiap individu akan menerima balasan terhadap perbuatan yang dilakukan seadilnya. Perkiraan ini untuk menguji siapakah yang terbaik amalnya semasa hidup di dunia. Maka kepentingan di sini nak sebut kata setiap individu, kita kena yakin bahawa setiap amal perbuatan yang kita lakukan, tak kira lah dosa ke pahala ke, kita kena yakin bahawasanya itu juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah melakukan itu dengan adil seadilnya. Tak boleh kita nak bangkang, ya Allah, baru ni aku tolong orang, makcik nak lintas jalan aku tolong. Tak kira kan, itu tak ada. Allah dah kira daripada kita lahir sampai kita mati. Dengan sebab tu kita kena yakin. Yang kedua, dapat memperlihatkan tahap sebenar kehambaan manusia di sisi Allah. Ini kepentingan dia. Sebab itu kita ni kena berlumba-lumba melakukan kebaikan kan? Sebab tu dapat banyak pahala. Kita kena berlumba-lumba untuk meninggal kemungkaran. Kita
untuk jauh daripada dosa. Ini dari sudut individu. Dari sudut masyarakat, mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat. Sifat mazmumah dalam masyarakat yang boleh membawa perpecahan seperti mengadu domba, hasad dengki dapat dihindari. Justru perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat akan dapat dikukuhkan. Maka dari sudut masyarakat, kampung ke, taman ke dan sebagainya, kita ni sebenarnya kalau kita menjaga kepentingan pahala ni, kita menjaga pahala dan dosa, maka dia boleh mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat. Maka macam mana supaya kita tidak melakukan bersifat-sifat mazmumah? Contohnya hasad disebut di sini kan, kita dengki dengan kawan, dengan jiran-jiran kita dan sebagainya. Maka kalau kita tahu dosa dan pahala, ia boleh mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat. Okey, mengelakkan malapetaka dan kemurkaan Allah kan. Sebab kalau kita tengok, apabila Allah datangkan azab, bukan sahaja orang yang melakukan kejahatan, bahkan orang yang soleh itu pun juga turut ditimpa bala daripada Allah Subhanahu wa taala kan. Cuba tengok tsunami Allah datangkan kepada kita tahun 2004 kan. 2004 Allah datang tsunami habis ke semua kan, ke semua kena balun dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman ke tidak beriman ke, Allah bagi sama rata. Sebab itu kita dari sudut masyarakat, kita mengelak malapetaka dan kemurkaan Allah. Sebab kalau Allah bagi malapetaka, orang yang beriman ataupun tidak beriman, Allah akan bagi sekaligus. Nampak? Allah akan bagi sama aja. Azab dan bencana yang menimpa umat manusia sejak dahulu adalah peringatan daripada Allah kepada suatu kaum yang berpunca daripada keingkaran mereka terhadap Allah. Sebab itu kita ni dari sudut masyarakat, jangan biarkan dalam masyarakat kita yang mengamalkan syirik, sihir dan sebagainya. Kalau ada, cepat-cepat hapuskan. Supaya apa? Supaya kita ni dapat mengelak malapetaka ataupun kemurkaan Allah. Sebab apabila Allah datangkan malapetaka, seluruh masyarakat kita akan terkena. Dari sudut negara, mempertahankan integriti negara. Negara yang berintegriti tinggi ditadbir oleh pemimpin yang taat kepada Allah, ni di sudut negara, dan mengekalkan keamanan negara. Okey. Seterusnya didatangkan kepada kita info tambahan. Tahukah anda integriti ialah tahap konsistensi antara nilai moral yang dipegang seorang individu dengan cermin tingkah laku, perkataan atau perbuatan yang ditunjukkan sumber. Okey, ini yang dikatakan integriti ya, integriti. Okey, seringkasnya. Seterusnya kita tengok muka surat sebelah. Usaha untuk meningkatkan keimanan melalui konsep pahala dan dosa. Apa usaha kita dari sudut individu, dari sudut masyarakat, dari sudut negara? Apa usaha dan tindakan? Kita tengok dari sudut individu, senantiasa melakukan amal soleh berserta niat ikhlas sebagai bukti keimanan kepada Allah, serta manifestasi syahadah dalam bentuk perbuatan. Makna kata dari sudut individu ni, kalau kita melakukan amal soleh, mesti melakukan dengan penuh keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala kan, mesti penuh dengan keikhlasan. Dan kita mendefinisikan syahadah dalam bentuk perbuatan kita. Jika kita Muslim, lakukanlah seperti orang Muslim. Nampak tak? Jika kita betul-betul Islam, maka lakukanlah perbuatan kita itu menunjukkan bahawasanya kita ni orang Islam. Tapi kita ni sebaliknya, kita sebut syahadah la ilaha illallah, tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahawasanya kita ni orang Islam. Seterusnya, sentiasa bertaubat kepada Allah apabila melakukan kesilapan atau dosa, iaitu kembali kepada fitrah, bersih daripada dosa. Sebab itu kalau kita melakukan kesilapan, dosa kepada Allah, cepat-cepat minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Okey, tak kisahlah dosa apa sekalipun. Cumanya kita jangan menceritakan dosa yang kita lakukan. Contoh semalam kita telah melakukan kesalahan. Contohlah kita sihir orang kan. Lepas tu kita menyesal. Esok kita pergi sekolah, kita cerita tentang dosa kita. Kita cerita kawan kita kan, kita beritahu ya.
semalam aku ni buat jahat, aku buat dosa dengan Tuhan. Tak perlu. Jangan kita menceritakan dosa kita kepada orang lain. Nak cerita dosa dengan siapa? Dengan Allah. Minta ampun dengan Allah. Ampunlah dosaku ya Allah. Itu cara dia. Jangan kita menceritakan dosa kita. Tak perlu cerita. Tak boleh. Okay, dari sudut masyarakat, mengadakan program mengimarahkan masjid agar masyarakat senantiasa terdorong untuk bersama-sama melakukan ibadah wajib dan sunat secara berterusan di masjid. Ini dari sudut masyarakat. Program di masjid dan sebagainya, buat ibadat, buat program cintakan masjid dan sebagainya, supaya masyarakat ni hendak melakukan ibadah wajib dan sunat di dalam berterusan di masjid. Seterusnya, senantiasa mengeratkan hubungan silaturahim dalam masyarakat agar sebarang masalah dapat diketahui dan diambil tindakan, kerana amalan baik dapat disuburkan jika mereka bersatu padu. Maka dalam masyarakat mesti kita kena ketahui apa masalah jiran-jiran kita, apa masalah kawan-kawan kita, sebagai apa? Sebagai untuk mengeratkan silaturahim. Itu dari sudut masyarakat. Mengadakan program. Yang kedua, mengeratkan silaturahim. Okay, yang ketiga, menguatkuasakan undang-undang ke atas individu yang melakukan dosa dan maksiat. Maka kerajaan dia kena buat tindakan undang-undang, kan? Tindakan undang-undang ni kadang-kadang nampak satu kesalahan, tidak ambil tindakan undang-undang. Kena ambil, kerajaan kena ambil, kan? Yang seterusnya, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar agar kebaikan dapat dibudayakan dalam kalangan rakyat manakala kerosakan dan kemungkaran dibanteras sepenuhnya. Manakala kerajaan, pejabat agama kena membuat satu, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, tak kisahlah kepada siapa, kepada masyarakat, kan? Sebab ini adalah tanggungjawab negara ataupun kerajaan tersebut. Okay. Perakhiran sekali, Tuan Kitab datangkan kepada kita info kepada kita sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mencari redha Allah sekalipun memperolehi kemurkaan manusia, maka Allah akan cukupkan kebergantungannya terhadap manusia. Barang siapa yang mencari redha manusia sekalipun memperolehi kemurkaan Allah, maka Allah akan serahkannya kepada manusia. Mana kata kalau kita ni mencari redha Allah daripada redha manusia, maka Allah akan cukupkan kebergantungannya kepada manusia. Mana kata Allah akan selamat. Mana kata kalau dia cari redha Allah, kan, walaupun dia dapat kemurkaan manusia, Allah akan terima redha itu tadi, dan Allah akan balas kemurkaan manusia itu tadi. Mana kata manusia ni murka pada kita ni, Allah tak tengok langsung. Yang Allah tahu, Allah redha kita. Itu secara mudahlah yang tu, secara ringkas yang tu kena faham sedikit berkaitan dengan info tambahan kepada kita. Jadi yang pentingnya antum fahamlah berkaitan dengan konsep dosa dan pahala. Harap antum cubalah buat ringkasan nota, cuba jawab soalan yang guru-guru kamu berikan, dan juga cuba jawab soalan pada perakhiran tajuk konsep dosa dan pahala ini. Buat nota, dan sekiranya ada persoalan, antum boleh rujuk dengan guru-guru mata pelajaran kamu, rujuk dengan ustaz dan ustazah di sekolah masing-masing. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri, walaupun pada hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.